النفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب المنديلي الإندونيسي ثم المكي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah muka 30, dan menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam api neraka pada malam Mi'raj, maka tiba-tiba di dalamnya beberapa laki-laki yang memakan bangkai. Maka bersabda ia, siapa mereka itu? Jibril. Berkata Jibril, mereka itu yang mengupat manusia. Itu dia. Kata musannaf rahimahullah, dan menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menilik yakni diberi lihat akan Nabi, itu makna menilik. Jadi Allah Ta'ala terbuka Nabi kita boleh tengok. Tu diberi lihat akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menilik ke dalam api neraka. Nabi tengok dalam api neraka. Tu. Bila menilik tu, nampak berlihat tu, menilik pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj, malam naik kepada langit lah. Malam Mi'raj, malam naik kepada langit. Malam kita, Nabi kita naik ke langit tu, malam tu Allah Ta'ala beri tengok neraka. Syurga pun tengok, neraka pun tengok dalam benda tu. Itu salah satu dalil di sisi Ahlussunnah wal Jamaah kita mengisbat kata neraka dan syurga sudah ada dah sekarang lah ni. Dalilnya Nabi kita pada malam Mi'raj, Nabi kita tengok, Nabi kita nampak dah benda tu. Bersalah dengan Mu'tazilah yang berkata tak ada lagi. Nanti tu hendak jadi terkonung kiamat esok ni kau kumalah jadi. Ni salah satu dalil yang Ahlussunnah kita buat dalil. Tu. Maka menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Nabi nampak dalam tu. Maka tiba-tiba di dalamnya, yakni didapat di dalamnya, di dalam api neraka tu, dalam neraka tu, dalam api neraka tu tiba-tiba didapat di dalamnya beberapa laki-laki
beberapa laki-laki, yakni rupa beberapa laki-laki. Rupa bagi beberapa laki-laki. Bukan hak sungguh. Nak sungguh ke mana tak ada berlaku kemat lagi, nak berlaku siksa dah kan. Tak ada siksa lagi. Bukan kata lah ni ada setengah-setengah kena siksa belah-belah dah weh. Dah. No, kena timen neraka, kena timen amalan gapo siap dulu no. Faham tengok rupa. Allah Taala menggambarkan rupa tu tengok. Tu hari nampak rupa tu buat gambar we tengok neraka tu. Maka tiba-tiba dalamnya beberapa laki-laki, rupa bagi beberapa laki-laki. Nampak rupa laki-laki. Tu jadi termasuk perempuan tu lah. Beberapa laki-laki, yakni beberapa orang. Beberapa orang. Mana? Jadi rupa bagi beberapa orang. Senang buat lagu tu. Nampak gambar orang dalam tu. Rasulullah SAW nampak beberapa laki-laki, yakni rupa bagi beberapa orang manusia lah. Laki-laki mana? Yang memakan bangkai, yang sedang memakan bangkai. Bangkai, duk makan bangkai. Tu. Habis itu makan bangkai. Tu. Maka bersabda ia Nabi SAW bersabda, yakni menanya ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril. Nabi pun terus tanya, siapa mereka itu laki-laki yang makan bangkai itu? Siapa mereka itu? Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Tu. Berkata Jibril, jawab oleh Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril jawab, oh, dia kata bermula mereka itu beberapa laki-laki. Tu mereka itu tu ialah orang-orang yang mengupat manusia. Mengupat manusia, ini mengumpat saudaranya, mengumpat saudara seugama. Tu maksudnya. Tu maksud manusia ni, mengumpat saudara seugama. Kerana kita maklum dah ke pada hadis lepas hak Nabi sebut zikruka akhaka bima yakrah tu, maksud orang yang dingupat tu kena kepada saudara Islam kita ni. Adapun orang kafir tu dia berlaku khilaf ulama. Tu dia. Ala kulihan kita tuju kepada saudara seagama kita lah. Tu. Mereka ialah orang-orang, beberapa orang-orang yang mengupat akan manusia, ini akan saudara-saudara seugamanya. Yang mengupak kawan gu dia. Tu wahakaza. Wal iyadzu billahi min zalik. Tu rupa je, ya bukan seksa tu. Jangan duk faham salah. Jangan duk faham silap kata tu lah balasai orang hak mengupak qada tu. Bukan qada tu. Bukan qada tu. Hak ni nampak rupa makan bangkai, kata makan daging orang. Hak tu semakan dengan ayat Quran, ayuhibbu ahadukum dulu anta ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Semakan dengan ayat tu. Tu. Siksa berat lagi ya. Ya dosa, benda haram. Siksa yang berat lagi. Wal iyazbillahi min zalik. Tu dia. Habis itu kemudian kata musannaf rahimahullah, dan ketahui olehmu wahai penuntut jalan akhirat, ketahuilah bahwasanya al-halal wasyan ada merusyad. Ambil tahulah kata dia. Ambil tahu gatik bahwasanya mengumpat itu maksud gapo mengumpat, jangan lupalah mengumpat jadi menyebut han saudara Islam yang dibenci olehnya, asalnya maksudnya itu. Jangan lupa takrif dia bahwasanya mengumpat itu yakni menyebut han saudara Islam yang dibenci olehnya. Tu ringkas-ringkas lagu tu.
Kita pergi sebut kelakuan saudara Islam kita. Lepas tu kelakuan tu dia benci bila dia dengar. Tu. Maka ingat bahawasanya mengupat itu haram. Haram, diharamkan dia. Benda haram. Tu. Haram. Tu. Bukan kata makan arak, berzina, berjudi. Hak tu pun haram kita kata. Tinggal semaya haram kita wasa besar. Tak puasa bulan Ramadan haram kita wasa besar. Tapi mengupak haram tapi kita wasa haluh. Jadi kita wasa haluh. Kita wasa kecil ya. Allah. Padahal tarah haram juga. Haram tu dengan ijma'. Dengan ijma', dengan sepakatan. Dengan dengan sepakatan ulama. Dengan sepakatan ulama. Ijma' tu yakni ijma' kemudian daripada sabit ayat, kemudian daripada sabit ayat surah Al-Hujurat yang terdahulu. Tu. Jadi ayat tu wak mari Allah Taala kata wala yaghtab, larangnya tu la nahi tu. Jangan kamu ngupak. Bila sebut kata larang, ia tu baik dua lah. Larang dak tahap haram ke tahap makruh. Tu. Maka ulama berlaku ijma'. Tak ada khilaf dak buku ni. Ijma' sepakat teh. Maka benda ni benda ijma'. Ijma' ulama. Siapa engkarkan benda ni kufur. Kawan seorang tak apa. Dia kata, tak ada haram, tak ada haram. Maka bila mengengkarkan benda ijma' lagu ni, jatuh kufur lah tu. Wa mislu hadza man nafa li mujma'i aw istabaha kaz-zina fal tasma'i. Tu tidak mengharamkan benda ijma'. Haram. Maka hak tu jatuh kufur tu. Kalau kita duk kerja pun jangan duk kata haram sudah. Kadang benda tu haram dengan ijma' sepakatan ulama. Hak tu haram. Haram tak ada mukhtalaf fih dah ni. Mujma' alaih benda ni. Malaikan kata dia mengupat itu haram dengan ijma' ulama'. Malaikan pada 6 tempat. Malaikan pada 6 tempat, jadi 6 keadaan. Malaikat ni keadaan ni lagi akan datang. Ni tempat ni keadaan ni. Kok mana malaikat? Diharus, jadi maka diharus itu tafraq dah tu. Menempati tafraq pada malaikat dah tu. Malaikat pada 6 tempat, 6 keadaan. Kok mana? Maka diharuskan. Apa mana diharuskan? Yakni terangkat padanya dosa mengupat. Yakni terangkat padanya dosa mengupat. Terangkat padanya dosa mengupat. Mengupat tu tak jadi mengupat situlah. Cuma terangkat dosa dia. Tu makna diharuh. Bukan kata tukar hukum pula. Mengupat tu asah doa situ cuma dosa dia tu diangkat daripada kita bila kita pergi betul. Pergi kena dengan ni tempat ni. Lain pada tu duk kekal atas hukum dosa dia tu. Bukan kata haruh dengan makna tukar hukum jadi haruh pula. Tak. Tu. Mengupak jadi mengupak situ. Haram jadi haram situ. Cuma terangkat dosa di tempat tu. Nampak tu dah? Terangkat dosa dia tu. Tak dikirakan dosa, diberi maaf. Diberi maaf. Diharuskan padanya pada 6 tempat tu. Diharuh. Allah tak ambil salah. Syarak tak ambil kira padanya. Diharuskan padanya mengupat. Haruh mengupat. Tu boleh mengupat. Boleh maknanya tak berdosa bila kita berlaku mengupat. Ni tempat lagi akan datang. Tu jaga tu.
Tapi dalam keadaan itu pun aula kena cari jalan hasil berlaku mengupas situ. Tengok cuba kita perhati ke depan lagi. Mana ni tempat tu boleh berlaku? Pertama daripada 6 tempat. Pertamanya ialah tempat yang pertamanya ialah orang yang mengadu kepada raja. Orang yang mengadu. Orang ni kena kepada rakyat lah kalau kita kira. Yang mengadu ni, mengadu merayuhan. Dia mengadu. Ni mengadu sini makna tazallum lah kalau bahasa Arab panggil at-tazallum. Dia pergi mengadu kata dia tu kena buat zalim. ร้องเรียน lah kita kata ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม minta keadilan, minta lah dapat keputusan. Tazallum nama dia dalam istilah panggil at-tazallum. Pertama orang yang mengadu kepada raja. Raja yang ni atau qadi, boleh kata juga. Mengadu kepada raja atau qadi, tok qadi, kerasing hukum tu. Jadi mengadu kepada raja atau kepada tok qadi supaya tok qadi tu tolong dia buat keputusan, tolong dia. Tu yang pergi mengadu. Pergi mengadu lagu mana? Berkata iyo orang yang dia kata berkata kepada raja lah. Dia kata kepada raja, dia royak kepada raja. Dia kata enak ni makulul kau dia. Dia kata sianung mengzalim ia akan daku. Bermula sianung si Zaid masalan. Sianung dia tu mengzalim ia sianung tu. Sianung tu ya kinayah daripada nama orang lah. Jom. Kalau Arab panggil fulan. Bermula sianung tu mengzalim ia sianung mengzalim atau khianat kita kata belaka. Sianung tu duk khianat ia akan daku. Dia khianat akan daku, dia zalim ke aku. Dia kata kepala aku masalah yang royak raja. Allah tu curi duitku. Tu Allah tu khianat ke aku. Allah makan risuah. Ialah belaka tu. Tak ada apa. Tapi kena ke raja lah ataupun qadi. Tu. Habis. Tak apa. Berarti kalau kita royak sama sendiri tak boleh. Allah ni teruk sungguh. Gitu. Mongeng-mongeng malaikat kena dengan tempat lain pula ke depan lagi lah. Tu. Berkata ia siapa? Ia orang yang mengadu tu. Sianung tu. Sekian orang tu mengzalim, buat khianat, buat anyanya ia. Ia sianung akan daku. Buat nyanya ke aku dia ni. Tu dia. Lepas tu raja kata, "You buat gapo kamu?" Tepat kita nak situ. "You buat gapo kamu?" Dan menyebut ia orang yang mengadu tu, ia sebut menyebut akan kejahatan bagi sianung tu. Dia sebut akan kejahatannya itu. Jadi sebut kejahatannya. Tu kejahatan ni kena kailah, yakni kejahatan qadar yang dia kena zalim. Tu dia. Kejahatan qadar yang dia terkena zalim. Adapun kalau lebih dari itu maka jadi mengupat. Tu. Maka jadi mengupat. Buat begitu. Kalau lebih pada tu. Jadi dolah masalah. Dolah ni orang mengarut sungguh. Kezaliman dia tu beribu kalau nak bilang. Misalnya. Tapi ya zalim kitanya apa? Zalim kitanya, ya rodai kita, ya pukul kita je. Dia rodai kita.
Tu kau dah tu ya hak yang zalim kitanya. Tapi zalim orang lain banyak lagi, berpuluh-puluh lagi. Maka kita pergi mengadu kepada raja, royak sekadar hak kita kena zalim ya. Wahai tuanku, hei sianung Abdullah tu, dia rodai pukul aku, dia rodai aku. Kau dah tu ya ni? Ni mengarut sianung. Wahai tuanku, hei raja, hei tu qadhi. Ada Allah ni karut sungguh. Ya rodai aku. Lepas tu dia bukan aku seorang dak. Hok ning. Hak tu tak boleh. Hak lebih pada hajat tu dinamakan mengupat. Dinamakan mengupat. Tu jaga. Jaga molek. Tu. Habis. Tu perhati molek tu. Perhati kitab molek. Habis situ. Kata dia, dan menyebut ia akan kejahatannya orang sianung itu. Dia sebut. Kalau dia kena zalim 3 kara, ayat 3 kara tu, maka yang dia cerita tak ada mengupat, lebih pada tu mengupat. Tu. Jadi kira-kira mari bina di atas hajat jugalah ni. Di atas hajat dah tu. Kalau kira syarat tak ambil dosa pun sepatutnya moga berhajat. Tu. Habis itu. Habis. Kata dia yang kedua dari 6 tempat. Tempat yang kedua yang boleh kata boleh tidak terdosa kita mengupak tu. Yang keduanya, orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat. Orang yang minta tolong, yakni minta tolong kepada orang yang diceritakan tu lah. Ni tak mesti raja, ikut siapa-siapa pun yang kita harap kata dia boleh tolong kita. Orang yang minta tolong kepada orang yang diceritakan tu. Orang yang kita cerita kepada dia tu, kita minta tolong ke dia. Minta tolong tu pada minta tolong pada mengubah, pada menghilangkan maksiat, yakni mengubahkan perkara mungkar. Mudah gitu. Menghilangkan maksiat, mengubahkan perkara mungkar. Minta tolong Ustaz, kawan tak lagi dah situ. Kawan tak lagi nak buat cara, minta tolong cara Ustaz situ. Gana? Ada ke apa? Teruk sungguh. Sekian. Tu. Minta tolong. Arab panggil al-isti'anah ala taghyiril munkar, nama dia. Isti'anah di atas taghyiril munkar. Al-isti'anatu ala taghyiri al-munkari. Kita minta tolong kepada orang lain pada menghilangkan, pada mengubahkan perkara mungkar. Asalnya kita nampak benda mungkar. Maka kalau kita kuasa mengubah dengan tangan kita, kita buat. Nabi suruh kalau kita kuasa mengubah dengan rank kita. Kalau tak kuasa dengan mulut kita, tak kuasa juga dengan hati. Susuknya ada jalan satu laginya, minta tolong orang lain, tolong mengubah. Tu dia. Maka kita pun pergi cerita kepada orang tu. Tu menghilangkan maksiat, mengubahkan perkara mungkar. Sama ada kena umum tu, masalah menghilangkan tu, mengubah perkara mungkar. Sama ada tulis pada menghilang. Ini sama ada mengubah itu dengan tangannya, sama ada mengubah itu dengan tangannya atau perkataannya. Dua perkara tu ialah dua ya. Hati tu masing-masing hak tu tak boleh minta tolong buat apa. Hak kita dah. Tu.
Minta tolong demo suruh menghilangkan maksiat. Hilang dengan tangan, tolong demo tu pergi ubah dengan rang tenaga dia. Dengan rang dia. Ataupun minta tolong demo tolong pergi kata. Pergi duk ngepek sikit. Tu orang panggil pergi mengubah dengan mulut. Jadi dua, pecah dua. Adapun hati masing-masing bawa. Nak minta tolong orang ubah hati buat apa? Muka kita sendiri dah. Tu dah. Orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat, minta tolong untuk mengubahkan mungkar. Tu menghilangkan maksiat. Tambah lagi boleh menghilangkan maksiat ini dan mengembalikan dan mengembalikan orang yang kerja maksiat itu, dan mengembalikan orang yang kerja maksiat itu kepada jalan yang betul. Boleh tak? Menghilangkan maksiat dan tolong kembali orang yang kerja tu buat klik ke jalan yang betul. Jalan yang kena jalan yang comel. Tu. Gila tak? Jadi kita diminta tolong demo. Maka harus baginya, maka bolehlah baginya, bagi orang yang minta tolong tu. Harus, bolehlah bagi dia, bagi orang tu. Harus gapo Harus oleh bahawa berkata ia. Harus baginya bahawa berkata. Berkata ini berkata kepada yang diminta tolong tu lah. Bahawa berkata kepada yang diminta tolong tu, boleh dia kata royak kepada orang yang minta tolong. Dia minta tolong tu hebat. Minta tolong tu hebat ke? Minta tolong tu menang ke? Minta tolong pucuai ke? Orang yang kita harap. Atau minta tolong kawan kita, sayang-sayang kita, jiran kita. Orang yang kita harap kata boleh tolong tu lah. Maka harus baginya bahawa berkata, ia orang yang minta tolong. Ia kata, ia boleh berkata. Kata lagu mana? Tu. Sianu mengerjakan maksiat. Tu. Bermula sianu tu Zaid masalan mengerjakan maksiat. Sedang mengerjakan maksiat. Kalau tak tahu gitu, sedang mengerja. Kalau telah tu dak ubah apa je munggo learning boleh ada dadak dah. Tu. Sianung tu sedang mengerjakan maksiat. Sedang kerja maksiat weh. Jadi seperti sedang minum arak dalam kebun aku masalan. Kalau tak sabing dengan kebunku ni aku malah cara le tanah orang dia mau dah picak kawan dah kena dah. Tapi masalahnya mai ada rebu lah kebun kawan. Tu. Sianung tu sedang mengerjakan maksiat seperti minum arak dalam kebun aku. Ataupun duk kok dalam sejik tu. Allah lepas yang masjid tu penuh tengok kok mana tahu. Dah buat gapo tak tahu. Tu kita pun pergi minta tolong ke Tok Email. Royak Tok Email. Tok Email tak tahu lagi, kita pergi royak ke dia. Royak ke dia. Tok Email cara-cara dia weh buat pagar. Kita buat pagar. Bopi tu situ. Tu. Tolong sikit. Dia tu buat maksiat. Tolong olehmu. Zaid tu sedang kerja maksiat masalan. Tolong olehmu wahai Khalid. Masalan lah. Kita khitab ke dia orang kita minta tolong tu ya tu ilmu tu. Tolong olehmu wahai Khalid. Tolong akan daku. Minta tolong ke aku ustaz. Tolong aku ustaz Khalid. Tolong pada menghilangkannya, pada mengubah akannya, atau pada menghentikannya nyo maksiat tu. Nyo maksiat, nyo kerja maksiat. Nyo raja pada kerja maksiat. Bukan diri maksiat tu. Kerja maksiat. Tu.
kerja perkara yang jadi maksiat. Tu. Ditolong tah pada menghenti, pada mengubah akannya. Cang kita cang. Awak lagu mana pun tolong tah. Jangan mari dia buat mengarut dalam tempat ku awal ni tak lagi tu. Tak lagi tu. Tolong tah. Tu. Lepas tu Tok Nebel pun tanya, "Ya buat gapo?" Awak maksiat tu ya buat gapo? Ni tempat berlaku mengupak mari ni. Dan menyebut ia orang yang minta tolong. Dan menyebut ia orang yang minta tolong, domain ni penting suklah. Menyebut akan nama maksiat itu, menyebut akan nama, akan jenis, akan bagai maksiat itu, maksiat yang dikerja itu. Ya ya jenis apa? Nama gapo maksiat tu? Tu. Jenis maksiat yang dikerja tu. Tulis itu sikit pada menyebut ini diharuskan jika orang itu sengka bahawa yang diminta tolong itu boleh menolong. Yang diminta tolong itu boleh menolong. Kat tu. Berarti kalau dia tahu kata tak boleh tolong cerak, tak boleh dia buat kecil tu. Dia duk royak pok mak oleh kapung kata belakang. Dia bukan dia buat apa. Kalau dia minta tolong dia pun dia tak boleh tolong. Maka dia royak cerita tu kepada pok mak haram. Menjadi mengupat pula. Tu. Kena royak kepada orang yang kita sengkau kata boleh tolong kita. Tu dikatakan harus tika tu. Tu kena tengok pula. Kalau turut lagu tu boleh sedap mulut kita. Kat gi royak pok mak pula. Mak tolong dah. Kalau tak lagi mak tu. Juga no. Tengok tu. Poseng dah gini. Pok mak kata, "Pak kahwin nak boleh buat gapo?" Tahu dah kata abang tak boleh buat apa, royak begitu ya. Tu. Dosa. Tu dia. Tu. Habis itu. Tu dia. Habis itu. Yang ketiga, dia kata. Yang ketiga, kalau dobek tak ada tu kena tengok semula yang memang hidup gaduh cuang ngaji. Kalau gaduh cuang ngaji hak tu pada Mekah dok murid tu. Pada Mekah murid tu suai dobek tu kita dah. Gitu. Dok dobek tu dok mengaji, tak ada akhirnya tak ada perhati dak mengaji. Gaduh hak dobek tu. Faham mu dobek tu mu faham dah hau. Mu tulis mu tak faham sebenarnya sebab mu tak ada perhati. Tu. Tu. Ada Mekah tak wi. Dobek. Dia tak wi. Kalau dobek lepas dah mengaji. Mu ingat mu tengok dulu. Ya lagi tu. Dari tu. Ni kita tak ada mula siap. Lingo lagi kot lain dah. Mata kot lain, telinga kot lain. Tak jadi lagu tu. Baik tak kena royak dobek pakai ngajar gitu lalu lah kalau bet. Pakai ngajar lepas tu royak maksud gitu ya. Tak ada main sikit-sikit cop. Dan menyebut ia akan nama maksiat itu. Yang ketiga, tempat yang ketiga daripada 6 tempat yang diharuskan mengupat. Mana? Saat ni kita kata isti'anah ala taghyiril munkar. Yang ketiga, orang yang minta fatwa. Orang yang minta fatwa, Arab panggil istifta. Al-istifta. Tu. Yang ketiga, orang yang minta fatwa, minta keputusan hukum daripada hakim atau daripada mufti. Minta keputusan hukum daripada mufti atau kepada ulama, tok guru, tak apa juga.
minta fatwa, minta keputusan hukum daripada mufti atau ulama. Dia minta guru buat keputusan sikit. Tanya hukum ke tok guru. Atau bagi minta fatwa. Tu dia. Tu dia istifta nama dia. Boleh. Boleh. Orang yang minta fatwa. Apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan. Ni ya kait tu. Apabila kait pada suatu mazhab. Maka diharuskan mengupat. Apabila tu kait pada diharus tu. Maka diharuskan mengupat apabila berhajat. Berhajat ni perlu, berkehendak sangat kepada menyebut pertanyaan. Berhajat oleh orang yang minta itulah. Berhajat kepada menyebut akan pertanyaan. Tu pertanyaan tu jadi perkataan yang berupa mengupat itulah dah. Berhajat kepada menyebut pertanyaan jadi perkataan yang berupa mengupat. Kata ehok nampak rupa yang mengupat tu boleh bila ia berhajat kepada menyebut pertanyaan. Pertanyaan dengan maksud perkataan yang berupa mengupat tadi tu. Kalau semata-mata pertanyaan tak jadi tak berupa mengupat, hak tu tak kena duk kira dah. Hak tu harus mata dah. Harus mata dah tu. Apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan itu. Dia tanya lagu mana? Cuba tengok perkataan dia. Dia kata kan? Seperti berkata, yang bertanya ia. Kalau seperti berkata, yang bertanya kepada mufti. Tu. Seperti berkata, yang menanya oleh mufti kepada mufti oleh isteri. Berkata oleh isteri, yang bertanya kepada mufti oleh seorang isteri. Bini dia tu pergi minta tanya tok guru. Dia tanya kepada tok guru, kepada mufti atau kepada qadhi hakim. Tu. Dia pergi tanya. Dia kata kena. Dia kata suami aku ni, dia kata. Ni gajah adalah bab tok laki. Kalau kira sungguh ngupak tu, walau tok laki sendiri, tak apa abang ku ayat leh. Mengupak tu. Tu. Sebab tu bini kadang-kadang dia royak Rusia tu laki tu. Bini pasal itu tu sawak bakalah. Pasal dia gidak cerita Rusia tu laki tu. Kalau tahu pakai cerahlah. Tu. Tak ada kebaikan pada diri dia dah. Kalau duk kaca pera pun tak telur dah panggil. Semelah. Melah tahu. Tu. Maka dia cerita masalah hak tu, cerita lagu tu mengupat saja. Mengupat akak suka buat dia. Jadi kot. Begitu juga suami dia cerita rahsia-rahsia bagi isteri. Mung tahu dak bini ku ni. Tik lalak di situ ada banyak orang. Mengupat saja tu. Mengupat saja. Tu. Aku tak ada kebaikan juga bagi suami tu. Tapi tak ada agak bini nak cerah tak boleh. Bini nak pergi buat belapar cerah tak boleh. Ya hak dek di suami. Tu. Seperti berkata oleh isteri, bini dia tanya kepada mufti, kepada tok guru. Dia katakan, suami aku, bermula suami aku, tok lakiku ni. Ni situ mengupak dah. Tak ada mengupak lagi, suka ada suamiku tu. Seorang yang kikir. Khabar. Bermula suami aku ialah seorang yang kikir. Apa kikir? Bukan wahai kikir dah. Alamak, tok laki ku ni wahai kikir. Baba, ke mana? Wahai ngau kikir linga. Tu dia. Hak tu orang duk royak ku apa? Mungkin cara kira mak sendirilah puak mu hak tu. Bukan kikir gitu. Kikir ni maknanya apa dia? Kedekut. Jadi ada harta tetapi kedekut. Nampak gitu. Kikir. Kupi.
Kupik kedekut. Jadi ada harta tetapi kedekut. Babo siap lah. Abai emo ni lah. Dekut hai. Tu. Tu. Arab panggil gapo? Gigit syahid. Syuh. Syuh. Syahihun. Syahih. Maknanya orang yang sangat kedekut. Tu. Yo kikit ni lebih pada bakhil lagi. Bakhil ni. Bakir ni. Lagu mana bakir? Bakir ni dekut. Kalau kikir ni ke mana? Bakhil. Kalau syahih ni, mana kikir? Kikir ni kupik. Hak tu lah kupik dekut tak apa. Tak tahu lah tu. Cuma beza antara bakhil dengan syuhan ni lagu mana? Bakhil ni ia kupik, ia kedekut. Ia barang dia je tak sewi ke orang. Tapi dalam hati barang hak orang, ia bukan duk nak. Dia tak say. Hak demo tu. Tapi hak kawan yang dia minta, kawan tak wi. Hak tu bakhil. Adapun kikir ni ataupun syahih tak ni tu. Hak ni barang hak dia tak wi kat orang. Barang hak orang dia nak. Hak tu teruk. Hak demo dia nak lah kau. Tapi hak dia senyap. Tu. Kalau ada wak kayu mari, wak keluar kayu mari sekilo kat misalnya dah, wak mari. Dia tahu kata makan tak habis, tapi nak bagi kat tepi ponok dia tu. Tak wi. Jangan buruk. Jangan buruk. Kalau hak demo, dia pergi minta cari. Hai mana makan dah? Tu kikir nama dia. Tu pesing ni pun payah kira agak. Kalau kawan gu pesing ni payah belakang tu. Tu. Tu dia. Kulak kalau roti. Kulak. Jom. Dekat-dekat nak habis umur tu mari hala kat saya tu hangor juga dah. Hangor lagi. Jom kulak ni teruk nah. Hak ni kikir. Maka ada juga tok laki pasal tu. Dengan bini dia sendiri dengan anak. Anak minta duit ni dia cari duit sekut dua tu. Hak pesen 20 tak wi. Kalau dia cari duit lah. Sekut dua. Ni dokor dia. Tu. Kena tengok pula lah anak sekadar mana. Ni duk duit kertas 100 macam sedap dia pula. Dia tak boleh pula. Tengok keadaan. Maka suami aku ini ialah seorang yang kikir, ada harta tetapi kedekut. Apa makna kikir tu? Dia hurai lagi. Tiada memberi ia. Ni maksud kikir yang dikehendaki oleh isteri. Dekut dengan makna ni. Tiada memberi ia suamiku. Tiada memberi bagiku. Jadi kepada aku. Dia tak beri kepada aku akan yang memadai. Tiada memberi bagiku akan harta. Akan perkara harta yang memadai. Yang memadai, yakni yang mencukup bagi aku dan anak-anak. Dia tak beri kepada aku yang memadai, yang mencukupi bagiku dan anak-anak. Itu maksudnya. Ya wi tapi Allah. Duit dah ya. Duit dah. Tu. Boleh duit sipel tenakang. Taruh seorang dia. Ya wi kat ke bini. Sehari 20 ke. Ya wi. Nak cukup apa? Anak tu nak pergi kalah lagi tu. Baku sendiri. Allah. Payah. Nak tu baik nak pun malu kat orang. Pak kertas 20 kok lagi. Tu. Dia tak beri ke aku yang harta yang memadai. Apa yang memadai? Bayan pada yang. Daripada nafkah lah. Daripada belanjaan harian lah. Daripada belanjaan harian yang wajib tu lah.
nafkah yang wajib tu. Ya nak bini ni kena ada nafkah ke dia. Kalau tak ada nafkah ni susahlah, berdosa. Tu. Maka nafkah ni wajib suami kena beri tiap-tiap hari. Qadar mana? Tengok keadaan tilik kepada keadaan isteri masing-masing. Kalau kita ambil anak orang kaya, buat bini, kena cek hari-hari dia pakai banyak mana. Muka masa dia kaya tu, orang tua dia duit banyak mana. Pada adat kebiasaan dia orang kaya tu. Maka kena lebih banyak tu kita. Kita kena lebih banyak tu. Ni ambil anak orang kaya sangat. Tua tak ada duit. Habis tu syarat suruh cari hak kufu tu. Kufu. We mother, we padai-padai dengan dia. Tu. Tu. Habis situ. Kalau ada anak orang miskin, maka hari ya sekadar mana ya mau ke kita wikodah. Kodah. Tu. Lepas tu kalau tok laki tu tak ada duit, maka sehari-hari hak tak beri tu lekat jadi hutang nama dia. Tertanggung hutang orang panggil. Maka jadi hutang. Bini tu dia boleh tuntut hutang tu. Tu jadi hutang. Malaikat bini redha dah lah, tak apalah bau. Lekat-lekat mari tu tak apalah. Kita bakal cari makan lah, tak apa. Abang adik duduk dengan abang je. Tu tak apalah makan garam pun. Kecek belah telah ali belah. Tak apalah makan garam pun. Tu. Tu dia. Payah juga isteri yang sanggup nak bersusah sekali yang kita tu. Payah juga. Tu. Maka kata dia, ni suk-suk dah ni lagi boyak tok guru ni. Suk dah ni. Belai-belai nak minta azimat tiap kali. Tu. Tok guru baca-baca sikit awi masa kesiap belah nak hala duit 100 sikit. Jadi minta petua, dia tanya tok guru. Yang memadai daripada nafkah. Tak beri, tak cukup. Beri. Anak je hala 5 kok je. 5 kok lah. Lah ni tak cukup 5 kok. Buat gapo? Tak cukup 5 kok ni tak nak cukup anak dah lah ni. Malaikat yang miskin tu pun tak ada arah lah. Tapi tok laki ada duit masalahnya. Maka adakah harus, ni dia tanya tok guru. Maka adakah harus, adakah boleh aku ni sebagai isteri ni ambil daripada hartanya? Boleh ke aku ni ambil? Maksud ambil dengan tiada diketahuinya. Mana itu lah. Ambil hak dia tak tahu. Selak-selak like kocek. Tu. Boleh ke aku ambil dengan tiada diketahuinya? Ambil daripada hartanya, harta bagi suamiku ni. Boleh tak apa? Nak ambil Tapi yang masuk ambil ke money ke. Jalan-jalan cek baik duit tak? Ambil boleh 1. Ambil 200. Boleh dah Bukan gapo duit 1000 tak sel. Nak hak 100 tu je boleh madah hari-hari yo. Tu boleh dah. Tu dia. Yo make boleh. Tu maka tu kata boleh make. Boleh make. Ni ada orang kita tanya Rasulullah dah kan ni. Ni ada sahabiah kita tanya Rasulullah dah. Tak silap sahabat nama apa? Lekuk ugaklah. Tu. Jadi siapa kepada bini itu pergi mengadu kepada Rasulullah. Maka Nabi kata boleh ambil sekadar yang mencukupi lah. Jangan teh kertas 1000 tu. Lama teh kertas 1000 tu 5 keping cok situ. Ambil sekadar memadai ke dia. Dia tak tahu tak apa. Tapi yang kita ambil tu ambil sekadar mencukupi kita. Lebih pada tu tak boleh lah. Tak boleh. Tu kerana hak mung tu ke. 100, 200 tu hak mung tu. Maka ambil hak mung tak ada masalah. Tak ada masalah. Ambil lah. Maka adakah harus aku ambil daripada hartanya? Ambil kepada mana? Ni dia tanya ni. Ambil tu setengah. Jadi akan setengah. Akan sebagian harta yang memada bagiku. Yang mencukupi bagiku. Jadi dan anak-anak. Dan anak-anakku. Bagiku tu yang bagiku dan bagi anakku kata. Kerana dia bukan sekadar dia. Kalau dia ada anak, nafkah wajib di atas. Bapak pergi ke anak kata.
Tu. Tapi kalau hak anak tu abai dia beri dah cukup, tapi hak dia ya bayi tak cukup. Mik kau dah ya. Hak anak nak mik ganti tak ada. Ya moga apa abai ya dah. Anak tu cukup dah. Tu ambil setengah yang memada bagiku. Maka Rasulullah tak boleh ambil dalam hadis sebut. Tak silap nama apa sahabat tu. Dan juga orang perempuan tu, sahabiyah tu nama apa tadi? Tanya Nabi. Masya-Allah dah. Ya rasa dia rumah tangga yang berlaku gitu. Tu. Maka adakah harus aku ambil daripada hartanya setengah yang memada bagiku? Maka Tok Guru pun jawab. Tengok keadaan Tok Guru pun jawab petua lagi. Tu. Ngupak tak tu? Tok laki dengan murih ni. Mai dia kecek lagu ni. Amboi. Dia dekut tapi dia bila dengannya murih. Murih gay lah. Tak dinamakan mengupat kerana nak minta petua, minta. Kalau tak campen sungguh kau tak royak ni cerita bel lagu ni. Tapi sudah bau. Tu. Tu. Kuning lebih dah mata-mata adik ni. Makan cahaya apa? Teh cahaya sama mama. Pagi cahaya, petang cahaya, kuning lebih. Mata kuning. Tak royak juga. Nak rasa nak makan ikan-ikan kata. Tapi ingat jalan yang terlebih selamat jangan sebut betul. Ni walau lagu mana pun, walau syarat widah. Syarat widah ni harus, tapi jalan yang terlebih selamat kita sebut dengan cara ta'rid nama dia. Tulis situ sikit. Betul kata berkata oleh isteri tak apa? Berkata oleh isteri. Tu. Maka cara yang terlebih selamat bahawa engkau sebutkan dengan rupa sindiran, sindiran pada minta fatwa itu. Hak selamat kali kita kecek buku sini, baik-baik saya sini pada dah. Seperti berkata ia. Wahai mufti, apakah hukum jika seorang isteri ambil harta suaminya qadar memadai? Tak apa. Molek lagu tu. Kejap sini. Hei baba, nak tanya hukum sikit . Boleh ke tak seorang bining ni tok laki dia tu pesing ni kupi dah tak ada win nafkah cukup. Lepas tu boleh ke tak seorang isteri tu nak pergi ambil harta abai dia dengan dia tak tahu? Tok Guru pun pakai dengar tu soalan dia tak boleh reti kata pia. Boleh ada dia tanya gati sang dia. Boleh ada dia tanya gati tu gati ni. Maka kecek rupa sini tu lebih selamat. Sekurang-kurangnya abai tak anah linga sangat. Boleh dengar. Tu dia. Dia dengar mari tu jadi mana kau gitu ngacung kecek hadiah tu. Seolah kata gitu. Tu jadi lebih selamat. Tapi dalam hal tu kecek supaya saat ni pun harus dah syarat beri dah. Tapi jalan selamat kita ta'rid. Ta'rid ni sindir. Dalam kita sebut. Makna sindir. Kita sindir. Gitu ya. Apakah hukum? Tanya gitu. Tu. Habis situ. Boleh dah. Kata musannaf rahimahullah keempat. Tempat yang keempat daripada 6 tempat. Mana? Ni boleh. Yang menakutkan akan orang Islam.
ialah orang yang tu orang yang menakutkan. Menakut. Apa makna menakut? Bukan nakut menakut, bukan menakut dengan makna takut gitu, tak berani tu. Kecil lagu tu juga dah kita ni. Mu ni menakut. Bukan menakut dengan makna takut, tak berani, menakuti. Makna jadi memberi peringatan, memberi penjagaan. Itu menakut. Orang yang menakutkan, orang yang memberi peringatan, orang yang memberi penjagaan. Arab panggil tahzir. Menakutkan akan orang Islam. Kita beri kita beri penjagaan dan beri peringatan kepada Islam, sesama Islam kita. Tolong beringat. Kecak saya tu. Tolong beringat ke orang Islam kita. Menakutkan takluk daripada kejahatan orang yang lain. Menakut, memberingat daripada kejahatan orang yang lain. Jadi orang yang mengupatkan dah. Orang yang diupatkan dah. Orang yang kena mengupat itu. Kita tolong beringat daripada kejahatan orang tu. Tolong beringat. Ni tak apa ni. Ni pun sekadar hajat juga. Seperti, cuba misal sikit. Seperti berkata, iyo yang menakutkan. Orang yang menakutkan itu. Seperti berkata, iyo orang yang menakutkan. Berkata, sini nampak depan tu kak. Yang ni berkata kepada orang yang menanya. Buat gitu. Berkata jadi kepada orang yang menanya kelakuan perempuan supaya dikahwinkan dia, supaya dikahwin akan dia. Tu. Kalau orang tak mari tanya tak boleh royak tu. Ataupun nampak bahaya sangat, maka boleh sekadar hajat. Sekadar hajat. Ada budak tu, budak kampung lain. Yang kena orang Tina kampung ni. Seorang perempuan tu, rumah dia ada dekat masjid tu. Yang kena, dia temu di mana tahu lah, temu lain nak. Lepas tu dia turut mari, dia tahu kata rumah duduk sini. Mari duk muta nyari dah. Rasa nak nikah dengan budak tu. Tapi tak nak cerak lagi. Tahu mana yang muka tak risau kenal ni. Lalu tu dia mari tanya kita. Kita rumah duk tepi budak tu bang Malat. Nak tanya sikit. Ramlah tu lagu dah. Melah tu. Bukan. Tina tu lagu ni tak kenal nama lagi. Bunyi kata nama Ramlah dah. Nak lagu mana budak tu? Dia tanya. Kita pun kita tahu kelakuan muka budak tahu kampung kita. Kita pun katalah bagi dia. Berkata ia kepada orang menanya. Dia kata kena perempuan itu. Bermula perempuan itu jahat kelakuannya. Tu kita royak. Bermula perempuan itu tu. Tu Meklah tu lah. Mek Hindun tu lah. Sini. Mek Dong tu. Nama Hindun, orang panggil Mek Dong. Tu ada juga setengah panggil Dak Dong. Gitulah. Tu. Perempuan itu jahat kelakuan kelakuan perempuan itu. Jahat huduk akhlak. Tak berjuru. Tu. Budak tu tak leh gitu. Kita kata. Budak tu tak leh gitu, tak leh gitu. Tak leh gitu. Maka jangan engkau wahai si menanya, janganlah engkau berkahwin dengan dia, dengan perempuan tu. Tak somik. Kalau McDong tu dengar, yang murah juga. Kita buat kacau lagu tu.
Tapi tak ada arah. Tolong beringat. Nyanyi kau kawan. Pergi ambil hak. Tu. Hak lebih. Misalnya. Atau hak huda ke. Nampak budak berjuru budak ni. Tak royak tak boleh ni. Kena. Tak someh. Budak ni ya. Tak comel. Tak someh. Tu dia. Royak kepada dia. Tolong menjaga. Dan menyebut iyo yang menakutkan tu. Orang yang menakutkan tu. Menyebut akan nama. Akan jenis kejahatan itu. Jenis kejahatan itu. Jenis kejahatan qadar hajat buat itu. Kejahatan jenis sekadar hajat. Tu. Maka kalau sudah cukup dengan berkata dia tidak layak denganmu. Maka wajib qadar itu. Kalau pada qadar tu yang wajib. Qadar tu je pada lah. Lebih pada tu tak boleh. Tengok keadaan. Tu dia. Ni kita lah lebih pada hajat. Hebeh. Hanya sikit hebeh. Tu. Anak dara moh tu lah no. Kita budak tu kau. Ni, mari. Masuk rumah lu, mari. Mari ketel lu, nak kena royak. Mari. Siapa cerah, tak habis. Hati nak tu tak. Siapa cerah tak habis. Aku nak royak sosok. Mari. Tak boleh lebih hajat tu, masuk dalam mengupat dah. Dan haram dah. Royak sekadar. Kalau memadah sekadar kata, tak salah. Kalau kecek qadar tu memadah, padai qadar tu. Tak salah. Royak qadar tu ya. Tak salah. Tu. Kalau memadah qadar tu, cukup qadar tu. Tak usah memanyai lagi. Kena bebek no. Pasal tak buat hati duk tengok apa berjuru malat. Tambah lagi, tambah sekadar hajat. Nampak yo tak ada puas hati lagi. Yo wahijal malah budak. Tu klik dekat kat cerah. Pada tu. Tapi nampak ngaji ponok ke? Puji tu memang pakai ke? Tu qadar. Sungguh ngaji ponok tapi tu orang learning ni asal dia. Dek luar tu jangan buat kira, tak boleh buat kira. Nampak mata dua T pun pakai mastura pula ni. Gitulah. Wala sa. Sesar kalau mumi. Cop. Ada. Tu. Pak kita orang menanya ni pun pada dah lah. Ni bila je kecek lagu tu kita pun hati tak say dah tapi masa nak dengar pula. Bila itu say. Itu nak tanya back note. Nak dengar. Pakak dah jadi disebut. Ada dah hati kita tak say. Cop. Dengar orang perempuan tu. Maka dinamakan tahdzir. Tu. Ni kita mari tanya hak perempuan. Kalau mak tanya hang ngaji pula. Baba nak mengaji dengan orang tu ni. Lana tok guru tu. Nak ngaji dengan dia. Wasa nak mengaji. Boleh tak sah lagi sah lagi. Haji hak lain dulu, tu. Kena buat mana yo tak nak sedap mana tu duk ponok hari tu pun jadi dengan tok guru tu yo ada deki. Tak usah cari hak lain dulu. Misalnya
Ingat pada tu. Padahal lah ni. Oh, mari nak ayak. Ya tu jok dia heluh lagi. Ha tu. Lah yang lebih lah, lebih hajat tu tak boleh. Qada tahzid muslimin. Hekak betul guna kuasa nak menego dengan dia nampak yo kaya kerja molek. Nampak yo kerja apa tu? Kuasa nak kosi nego dengan dia yo. Yo ning. Tak salah dia yo. Dia tak ada bersih mana kerja dia tu. Dia buat capur tu dia susah bagi kita. Tak apa. Ada? Terima kasih kak. Terima kasih. Dia kata nak pakai nego sikit. Moga ada duit stok kau ni masa nak capur aja. Tak salah. Tak apa. Lagu mana yang kerja apa tanya lagi. Lebih hak dah pada. Oh, yang tu nego putih. Lepas tu, banyak cara lah. Ni punya tu nak nego ganyak pula. Kajian benar lah ni. Pada hak tu lebih hak. Hak tu lebih pada hak. Lebih. Oleh ke nafsu manusia, dia nak gomoh lebih dia. Syarak wiskat ni, dia nak lajak lagi. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Tu batas satu heqadah tu. Jangan lajak. Tu. Habis itu contoh panggil tahzid. Maka tahzid tak tahzid tu kembali ke hati orang rakyat tu lah. Atau nak hati nak menasihati sungguh, maka dibenarkan. Kalau hati dia tu bukan nak menasihat, nak mencela belai-belai dah, itu haram kembali ke diri dia tu. Dia sedih lah lebih tahu barang hati dia. Sahibul baiti adra bima fi. Tuan rumah lebih tahu barang dari rumah. Dia tahu kata dia royak. Kalau tok guru tu, dia dengki dengan tok guru lagi. Masa mengaji dengan dia tu, tak lagi. Pada hati dia penuh dengan dengki dengan orang tu masalah. Dia sekat tak serik orang ngaji dengan orang tu dengan sebab dengki. Maka dosa atas dia. Bukan tujuan dia nak tahzid ni. Maka hati yang bersih akan keluarkan perkara yang bersih. Tu jelah. Jaga hati masing-masing. Ni kita ada tekan dengan rumah tepi tu dah. Bawa molek dah. Dia mari tanya di kita tu kak. Gomoh lah. Oh, Tina nak tu. Hak tu sutai bakar tu tak ada molek sahabuk. Kita kata. Tu. Bawa molek hati kita tu dah. Duk tekan dah. Oh, bakar tu samik lah. Jok di mok je lagi. Kegok. Tu gomoh dah. Yang muka panah kita ni. Hari tu dah. Hari tu. Hak tu hati kita belakang. Kalau nak berdosa tak berdosa pun di hati kita. Maka hati semata-mata nak menasihat. Tu lah diharuskan. Tu dia. Tu hak dalam tak ada dia boleh tahu dia. Allah je yang tahu. Kiamat esok boleh temu. Boleh jumpa. Tu dia. Maka jangan engkau berkahwin dengan dia dan menyebut ia yang menakut tu akan nama yang jenis kejahatan itu qadar hajat. Cukup kadang-kadang qadar tu. Qadar tu. Mung juru beh. Demo orang juru nampak ni. Tak salah. Cuk. Padahal dah. Kalau kita nak bini tengok, kita dengar qadar tu pun kita madar dah. Habis tu tak mesti kena ada bergewel bertahun-tahun. Nak cek ni boleh cek keliling. Ni nak ducai kon ducai kon. Nak tengok hati lagi dulu. Kata nak boleh hidup kedak dan nikah mari tak ada setuju. Payah juga. Kena kecek kena angin molek dulu kata. Kalau kena angin molek tu tak apa. Ya tak mesti kena hak tu li. Syarat wijalai lah. Mu kita tanya sutai kapung tu. Kalau nak kenal juru tak juru. Pada hak tu. Syarat nanti duk buka jalan widah. Tak mesti kena ada itu li. Pada tanya ya. Sebab kadang-kadang dia kecek terasa pun kita tak kenal dia lagi. Juru ya lepas kita. Orang Tina ketika kecek terasa ni kita tak akan kenal perangai dia. Kalau kecek dengan dia 4-5 tahun pun tak akan kenal perangai dia. Perangai dia akan keluar bila lepas dah nikah tu. Boleh tengok. Tu baik. Akang. Boleh tengok akang tengok tu. Allah. Belak dah aku.
Berarti 10 tahun duk kecek hari ni, nipu saya saja, pupo ya. Sebab tu tak tahu duk kira lah. So cari jalan dengan hak tu. Turut orang kafir tu bukan dia. Ni orang kafir kan duduk sekali, makan jimak duduk sekali dulu. Duduk bilik tulah. Ducai lagi dulu. Kalau boleh duduk, kita kokon nikah. Tengan macam paden dia kata. Paden สำคัญ คืออยู่ด้วยกันได้หรือเปล่า kalau itu kena teraduk lagi sekali dulu. Tu orang panggil pengaruh orang kafir saja. Jangan kita mengikut jalan dia tu. Dah. Habis itu. Allahu Akbar. Yang kelima daripada 6 tempat bahawa ada seorang yang masyhur ia dengan nama, ini tak apa juga. Bahawa ada seorang yang masyhur ia, yang terkenal ia seorang tu. Ia termasyhur, terkenal. Masyhur dengan nama, maksud nama yakni gelaran. Jadi ada seorang yang termasyhur dengan gelaran. Ya orang gelar dah dia. Gelaran yang ada padanya, pada nama, pada gelaran tu, yang ada padanya pada nama tu kecelaan. Kecelaannya ni sifat yang tidak baik. Tu mana? Sifat kecelaan ni mana sifat yang tidak baik. Sifat yang tak molek. Tu dia. Dotu tu lah. Pok Zaid ni lah. Dalam kampung orang panggil gapo dia? Pok Zaid gapo? Tu, Pok Zaid gapo? Masing-masing juga ada dalam kampung kadang-kadang ia gelar orang tu tak serupa dah. Dia nama kadang-kadang Allah. Allah banyak orang berdoa dalam kampung. Dalam kampung ni pun Allah. Tengah ni pun Allah juga. Kadang-kadang nak panggil Allah mana? Payah. Maka rak dengan gelaran. Allah tu lah, Allah bubuh. Allah pala bubuh lah. Pok Allah buh kan. Maklum gitu. Dalam kampung tu masyhur. Bakal terkenal dengan tu. Saya ingat tuan sendiri pun dengar hak tu acak-acak tu rasa merepot dah biasa. Tak ada apa. Pok Allah nak Allah buh. So situ. Palik nang so gila apa? Lah telo. Allah telo tu lah. Dia kecek telo. Pok Allah telo tu lah. Allah telo ni. Tu. Jadi telo tu maknanya sifat tak sedap mana dengar. Tapi masyhur dengan nama tu. So lagi Pok Allah kecok. Ya muka jalan kecok tu. Maka masyhurlah dengan nama atau maksud nama tu gelaran. Ada seorang yang masyhur ia dengan gelaran yang ada padanya pada nama tu ada kecelaan. Tulis pada kecelaan. Maka tuan gelaran itu, maka tuan bagi gelaran itu tidak rasa benci lagi. Kerana sudah jadi masyhur gelaran itu. Kerana sudah jadi masyhur gelaran itu. Orang panggil, orang pakai tahu. Dia sebut hak lain tak nak kenal. Apakah kena sebut hak ni? Barulah masyhur dia sutik ampa. Atau sutik koryah ni. Atau satu mukim ni. Pakai kenal hak tu. Pok Allah telo lah. Misalnya. Tu. Maka masyhur. Maka dia misal. Misal. Seperti Al-A'raj. Zaid Al-A'raj masalah. Ni sifat.
Al-a'raj, apa a'raj? Artinya a'raj tu. Arti a'raj tu, gapo a'raj? Yang capek. Kecok lah. Jalan kecok. Capek ni kecok. Tak betul jalan. Jalan tak betul. A'raj. Tu dah. Qalu. Oh, kena dah. Capek. Kecok. A'ma yang buta. A'war buta sebelah. A'raj yang capek, yang kecoh. A'mash kelabu mata. A'mash. Ada juga rawi al-A'mash. Sehingga para rawi ulama hadis pun nak sebut. Terpaksa nak sebut. Pasal nak kenal nama. Masyuk. Padahal nama gapo ada al-A'mash. Tu saya rawi. Rawahul A'mash. Rawaina al-A'mash. Aku riwayat, kami riwayat daripada A'mash. A'mash tu sifat tu. Yang kelabu mata tu. Tapi sudah termasyhur dah dengan gelaran tu. Sehingga maka disebutkan tak menjadikan mengupak dak. Kerana masyhur kelabu. Sifat tu. Nampak tu dah. A'mash kelabu mata. A'rad ni kecok berjalan. Katalah. Allah Ta'ala. Tu. Ibrahim Al-Asam. Hatim Al-Asam bukan Ibrahim. Yang tuli. Sifat tuli berat. Yang tuli. Ada lagi ikut mana yang dinamakan tuli itu kita maklum dah. Tapi nak ayat tadi disebut sifat tuli itu jadi sifat kecelakaan. Tapi orang masyhur dengan rupa tu. Maka tak apa. Maka tak apa. Tu dikatakan ada masyhur dengan nama gelaran tu. Nampak tu dah. Boleh. Tu tapi dalam keadaan itu pun aula kita paling guna nama lain lah kalau ada jalan nak paling tak. Pak Allah tu lah, Pak Allah Timah Pak Allah Mah. Bini yang nama Timah. Tapi orang masyhur dengan Pak Allah Taylor. Pak Allah Taylor. Kita tak sebut Pak Allah Taylor pasal tak sedap. Padahal tak ada apa, tak ada mengupak tapi tak ada. Pak Allah Timah lah, Pak Allah Mah. Tu dia tak apa orang kenal pula. Jalan paling. Paling dia. Tu. Lana lemah. Lana. La Meknak. Bini yang Zainab. Tu tengok tu kita paling tu lebih aula. Ada jalan paling tu lebih aula kita paling. Orang panggil ada makdil. Ada makdil lah. Tengok cara makdil tu. Tu. Habis itu. Nampak dah? Yang keenam terakhir sekali. Yang keenam. Tempat yang keenam. Bahawa ada iyo orang yang diupat itu. Bahawa ada ia orang yang mengupat tu. Orang kita kecek mengupat dia. Menzahirkan akan kejahatannya orang yang mengupat. Orang yang kena upat dah. Ia tu menzahir. Apa makna menzahir? Menyata. Kerja dengan terang-terang. Kerja dengan terus terang. Menyata, menerang, menyata. Tu. Akan kejahatannya, kejahatan bagi orang yang diupat saat itu. Ia menzahirkan kejahatan. Dia zahir lah. Lek dia ni menzahir. Zahir kejahatan dia. Kok mana? Tulis pada menzahir. Jadi seperti ia menyatakan diri dengan minum arak. Cur orang minum lagi orang tak herat orang dah. Pasal jenis tak herat orang ni menyatakan diri. Menyatakan diri dengan minum arak atau merampas barang orang. Merampas barang manusia.
atau jadi tuan bagi tempat maksiat, dia tuan karaoke dah. Nyata dah, berarti dia sendiri menyatakan kata dia orang karuk. Dia buka bang dah. Bang lembu. Bang lembu. Maka dia sendiri menyatakan kata dia tu dia karuk. Dia tak ada malu kat orang. Dia menzahirkan diri dengan kejahatan. Maka kita boleh kecek dia dengan tidak dinamakan mengupat tak. Tu. Dia tak ada rasa bercipa kalau orang kata. Tu dia. Nah. Bukan bang lemuk ada lagi Allah ni. Ada. Orang Islam. Lepas tu dia menyata dia kata dia nak lain dah. Kahwin nak lain. Kahwin cowok. Tu orang panggil orang mujahir, orang panggil dalam istilah kitab panggil mujahir. Mujahir bil fisq, menyata diri dengan fasik. Minum arak ni dia jual diri. Jual. Tak teng tepi batas lalu dah. Jual air, rebuh tak siap. Dulu tak dah saja, yalah ni rebuh ya. Tu. Lepas tu nama gapo kedah? Wairun Dubai. Wairun Dubai. Dubai tu tu tengok, Bai tu down. Bai Maimuan dengan mana Bai down ni bukan Dubai tu. Tempat tu dah. Wairun Dubai dia kata. Dengan gambar pakai arak gapo. Pakai jubah pula dah. Allahu Akbar. Dia menzahirkan sendiri akan kejahatan itu. Menzahir kejahatan. Maka kita kecek dia ni dia kecek lah ni tak apa ni. Tak apa. Malaikat yang sembunyi. Kalau dia sembunyi nusuk-nusuk tak menyata tu, hak tu tak boleh kita kecek. Dia tak menzahirkan ke orang. Dia kerja cara dia je. Tapi kita tahu. Dengan sebab kita tahu tu, kita tak lewat kecek mai. Kena tutup rahsia dia, ya saudara Islam. Tapi dia sendiri tak ada wasa heran apa menyatakan, menzahirkan kejahatannya. Maka harus disebutkan, yakni kepada orang lain. Boleh disebutkan kejahatan yang dizahirkannya itu, disebutkan akan kejahatan yang dizahir, yang dikerja dengan terang, yang dikerja dengan terus terang. Itu maknanya. Boleh kita sebutkan kejahatan yang dizahirkan olehnya, oleh orang yang diupat saat ni itu. Nyo tu baik. Yang dizahirkan olehnya, oleh orang itu, orang yang diupat tu. Kita boleh sebut dia. Allah tu ya dia ni tokai dah ya. Tak usah tak subsai sangat ya tokai dalam ni tu lah. Tokai gapo? Tokai jual tuke. Lo ni nak go timur tuke dah yang muka ganja tu ya benar. Maka lo ni dah mau jual tuke, dia mau tak usah jual ganja nak jual tuke. Tu. Allahu Akbar ya Allah. Ada lagi ni. Ada timbul pula. Tu mata merah sore-sore. Hari. Disebutkan kejahatan yang dizahirkannya lebih lagi akhir zaman ni banyak berani menzahirkan. Boleh puasa minum depan ramai. Boleh puasa tengah batas duk makan. Tak heran orang dah lah ni. Menyata kata dia tak puasa. Tak heran dulu orang duk nusuk ke hujung menang tu pakat seorang dua je. Gini makan. Lari tak silap orang tahu. Padahal orang tahu dah tapi lari hidup nusuk. Dah ni tak kira dah. Tu. Beli air batu pagi.
Tu, menzahirkan kejahatan tu kita cerita sekadar tu. Kita sebut kejahatan dia yang dizahir. Syarat tak hormat kau tu dah kerana dia sendiri tu tak heran. Tu mencari kehormatan diri dia sendiri. Habis itu sekat tu dululah. Tulis sikit betul yang dizahir tu. Adapun kejahatan yang dia tidak zahir, awak itu. Adapun kejahatan yang dia tidak zahirkan, adapun kejahatan yang dia tidak zahirkan, maka haram disebutkan dia. Haram disebutkan dia. Habis kita tak lewat nak rakyat tak leh dah. Ya sendiri tak ada. Ya awak senyap cara dia. Malaikat kembali ke atas masalah saat ni, minta tolong orang yang boleh harap kata boleh tolong untuk nak ubah kemungkaran tu. Tu boleh pula sebut kepada orang yang kita minta tolong tu. Klik ke Umi tu tak apa. Ni duk kecep buah di kedai kopi, duk oyak hadiah kerja pos semalam tak leh. Boleh. Malaikat dia sendiri tu menyata diri dia dengan kerja kejahatan tu. Habis dah. Kemudian kata, dan ketahui olehmu bahwasanya ubat yang menegahkan daripada mengupat itu gapo? Bahawa engkau berfikir janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kau habis kata buku apa ke dia? Datuk tu duk pegang tu hai tak rah, tak apa. Tak ada mengumpat. Untuk semua mengaji dengan ya tu hai tak rah tu. Tahzib. Boleh tahzib, tak apa. Tu. Doktor tu doktor hai tak rah tu. Tak apa. Pasal dia sendiri juga. Ataupun rupa tahzid lagu mana? Ingat sikit tu, nampak mak tu. Dulu tak apa, lauli nampak nak hadap ke WO Nampak mak. Mungkin ingat dia sikit tu nak ngaji ke apa tu. Tak apa tahzid dia tak apa pada tu. Hadap ke WO ni maknanya pergi kot lain dah, bukan hadap ke WO. Pujuk tu tak apa lalu kot tu. Itulah orang tanding kita WO ni tempat tu tempat maklum dah. Namanya hanya orang WO bukan lagu tu berlaku. Tapi bila sebut hak tu jadi maklum. Jadi maklum. Tak apa. Pada tu. Tapi kata ke Wahabi, kata peribadi dia yang tak kena gapo tak leh pula. Ya tu Wahabi dari segi akidah masalah dia. Tapi kita pergi peribadi. Tu. Hak peribadi hak tak kena mengena apa ni dengan hukum ni. Dengan kejahatan tu. Hak tu tak leh. Hak tu tak leh. Dia tu ustaz tu lah. Bini yo ni ikut lain lah. Walaupun ustaz tu Wahabi masalah. Kecek sekadar hukum Wahabi tu jadilah. Gomo siapa nak bini tak leh lah. Tak leh. Hak tu panggil melampau pergi ke lain. Siapa kepok, siapa ke dia tak leh lah. Tak leh lah. Buku lain pula. Sekadar kejahatan ataupun bahaya yang ada pada diri dia ya. Tu. Dia pun kata kita juga. Tu dia kata, dia pun ingat orang dia kata, "Ya tak leh tu. Puak bid'ah tu." Itu puak bid'ah tu. Ingat malah. Dia pun tahzib juga. Bagi dia tu kecek tu tak. Kita pun tahzib juga. Ya tu puak itu tu. Puak bid'ah, puak tu hak tak rah tu seni. Seni kalau ya kita nyata kata kita iktikad lagu tu. Jangan kata puak tak sapu muka tu. Hak tu bukan benda hak kena mak hidup kecek sapu muka tu.
Kalau di Mekah pun mana je bukan mazhab Syafi'i. Dan bukan semua mazhab Syafi'i lah pemuka. Jadi benda tu tak sebab kecek lah. Tu hak tu bukan siapa ke tahap kena beringat hak tu. Ni bab akidah mana ni, hak ni bahaya. Dia tu Syiah tu bunyi. Tu nampak hari Asyura tu tepuk dada. Ya Zainab. Ya Hussein. Tu. Kita dengar rumah kita ada tepi dia. Syiah. Ingat orang yang ni. Yang mayang kita tapi Syiah dia tu. Tak apa, tazik kata tak. Syiah pun banyak kat rumah kita lah ni. Serai mai pun banyak. Tu Wahabi pun serai, Syiah pun serai. Pakat-pakat serai. Tok Pakir malah mengaji. Apa? Soalnya kata menyakit kau banyak, tok bomo malah. Bomo tak malah kalau makin je bomo. Bomo saja. Tu bomo pitah kat makin je. Orang sakit penuh. Allah nyanyi orang sakit. Tu. Bila kejahilan kau tambah kau banyak, orang ngaji ni kena bersungguh lagi, kena kadang kita ni bomo lah kiranya nak mengubatkan penyakit tu. Dia bomo hidup malah pula. Apa? Tu dia dah. Sekarang tu kan Asam. Apa dia mu? Ada pihak jadi Wahabi tu yang keluarga dia mu. Tu. Baik nak lebih baik buat maksiat tepat ada maksiat tapi tak ada buat bid'ah. Salah kecek di mula lagi dah. Tepat maksiat tu dah bid'ah. Nabi buat ke maksiat? Nabi tak ada buat. Maka buat maksiat tu bid'ah dah. Hak tu tak kata pula. Orang buat makhluk kata malak gerong. Orang duk minum arak tu, orang minum dartun tu, tak ada kata mana hak tu. Tak ada conti mana. Senyap dia. Tapi orang buat makhluk baca zangi juga. Bid'ah. Jadi kot tu gitu maksudnya. Tu. Tu masalah le orang tanya sendiri. Kesak. Kesak dia orang tanya. Apa tanya maksiat yang tidak ada bid'ah lebih baik? Maksiat tu bid'ah dah. Lah bahkan bid'ah tu terbagi pula. Bid'ah yang hasanah, bid'ah sayyi'ah. Maksiat tidak ada malaikat sayyi'ah. Bid'ah tu ada lagi. Kenapa kita banding lagu tu? Bodoh dah. Dia kata kalau tak maksud dengan bid'ah dalalah. Maksiat yang tidak ada bid'ah dalalah itu lebih baik dia kata. Lebih baik. Maksiat tepat maksiat. Lagu mana? Judi. Minum arak tapi tak kerja bid'ah. Tak kena buat makhluk. Lebih baik. Kok tu. Kesok dah tu. Tu kesok dah tu. Maksud lagu tu tak ya? Ya maksud lagu tu dah puak ni. Tu. Puak duk minum arak puak warung. Duk minum air tu. Baik puak tu. Pada puak baca talqin. La ilaha. Gitu dah. Tu dah. Apa bid'ah syirik masuk neraka? Apa maksiat tak masuk neraka? Apa bid'ah kalau taubat tak ampun? Puak syirik kalau dia taubat tak apa? Apa enggak? Jawab lagi tu tengok.
Tu jadi orang panggil dia punah di skru tak cukup. Skru dia tu longgar. Habis bunyi krek tu. Fikir sikit krek. Fikir sikit krek. Skru longgar tu. Tolong pulas skru tengok. Ada tu. Tu. Kalau kita tak pandai nak beki, pakai lari jangan naik dulu lagi dah. Kalau pandai beki, tolong pulas skru dia. Tu cuba beki tengok. Bab maksiat, la ilaha illallah. Bab berzina kalau itu. Pada buat makhluk, la ilaha illallah. Itu. Gitu. Maksudnya gitu. Bab zina, bab orang zina tu, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Lepas tu takrif bid'ah dia pun salah dah. Dia tak serupa dengan kita dah. Semua bid'ah dia sesat belaka. Kita semua bid'ah bukan sesat kan? Silap di kating mula-mula tu lagi dah. Atau sama kecek kalau situ silap dah. Kalau demo dengan kawan belum nak kecek ni. Tiap-tiap bid'ah demo sesat dah. Dia tahu kawan semua bid'ah sesat. Kalau itu demo dengan kawan tak serupa dah. Kawan ni ada bid'ah sesat, ada bid'ah tak sesat. Kita dua ni tak serupa dah ni. Kalau perkara ni tak sama, tak sama keceklah buku lain. Mung caramu lakum dinukum waliyadin. Caramu caraku masing-masing bawa lah. Kalau gitu kan. Kalau kita sepakat buku takrif ni, kau kira semula. Kita sepakat buku takrif dulu. Dia mana bina tak takrif mana. Imam Nawawi bagi bid'ah tu bid 5 lah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang harus. Maka mana pula Datuk tu bagi? Tu dia. Tu dah tak temu tu saya pun Masya Allah. Doa lah. Kita berjalan lagi nak temu tapi tak nak jumpa mana. Tu. Tekak ada license molek, ada backup key molek, tak nak pesak. Dadu. Hari mana tak bawa backup key, hari itulah yang sekat ya. Dah. Itu dia soalannya. Maka orang reti, orang hok panah ni tak ada tepung mana dengan pok ni. Jalan-jalan tak ada tepung mana. Rolik ke hok tepungnya pok orang kampung tak reti ni. Tepung di pok tu gahat juga, gahat. Susuk pening orang kampung. Tu insya-Allah. Tu. Habis itu. Allah. Tak apalah dah. Tu. Tak apa. Yang nak sang. Fikir tengok. Lebih baik zina lagi pada orang makhluk. Tu. Lebih baik zina. Gila zina. Baca Al-Jan ni masuk neraka kata dah. Baik zina. Tu. Cuba buat misal lagu tu kita nyata kata kesok lemon ni. Apalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yashfa wa 'amalin la yarfa'u wa ilzi. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba wa aminir rawati waghfir liwalidina عليه عند الحق وآله وصحبه
واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وعلى الآل الكرام الشرفاء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل.